اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Mukaddimah Surah Al-Hasyr. Surah ini diturunkan di Madinah, mengandungi 24 ayat. Dinamakan dengan Surah Al-Hasyr, yakni peristiwa berhimpunnya pihak musuh. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala menegaskan bahawa dialah yang telah mengusir keluar orang-orang yang kafir, yakni golongan Yahudi, dari kampung halaman mereka di Madinah. Pada julung-julung kali mereka berhimpun hendak memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara intisari kandungannya menerangkan kisah pengusiran sepuak kaum Yahudi yang tinggal di Madinah disebabkan khianatnya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Mereka ditimpakan azab yang demikian kerana mereka menentang perintah Allah dan Rasulnya. Dan ingatlah, sesiapa yang menentang perintah Allah, maka sesungguhnya Allah maha berat azab seksanya. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan perihal orang-orang Islam dari kaum Muhajirin dan Ansar yang ada dalam zaman Nabi SAW, dan sifat-sifat mereka yang mulia dan terpuji. Serentak dengan itu disebutkan perihal umat Islam yang datang sesudah itu, dan orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, ampunkanlah bagi kami dan bagi saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu." Setelah itu Allah Ta'ala memberikan misal perbandingan mengenai Al-Quran
yang mengandungi berbagai pengajaran dan menjadi hidayah petunjuk. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, saya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. Surah yang kita bacakan pada malam ini, mukaddimahnya dikenali dengan nama Surah Al-Hashr. Surah yang ke-59 pada juzuk yang ke-28. Surah ini dikenali dengan nama Surah Madaniyah yang diturunkan selepas hijrah dan mengandungi 24 ayat. Surah ini juga dinamakan sebagai Surah Bani Nadir. Selain daripada namanya Surah Al-Hashr yang memberi maksud dihimpunkan, itu pada hari di mana orang kafir dihimpunkan untuk mereka dikeluarkan dari pengkhianatan mereka. Secara umum dan secara khususnya, orang kafir yang dimaksudkan di sini ialah Yahudi Bani An-Nadir yang dihalau keluar disebabkan pengkhianatannya yang dikenali sebagai peperangan Bani An-Nadir yang berlangsung pada tahun ke-4 Hijrah selepas selesainya peperangan Uhud. Bani Nadir antara kelompok-kelompok Yahudi yang mendiami Madinah selain daripada Bani Qainuqa, Bani Quraizah dan beberapa kabilah-kabilah Yahudi kecil. Ketika mana Nabi SAW berhijrah ke Madinah, mereka akur dengan Sahifah Madinah atau dikenali sebagai Piagam Madinah untuk menjadi warga Madinah yang bertanggungjawab. Jadi dikenali sebagai Ummah Madinah. Ummah yakni warga negara. Dan dalam terma yang telah mereka sepakati dan mereka telah persetujui ialah mempertahankan kota Madinah dan tidak mengkhianati Nabi SAW sebagai ketua negara dan penduduk-penduduk Islam yang asal Aus, Khazraj dan penduduk Islam yang berhijrah golongan Muhajirin yang membentuk majoriti, dan kaum muslimin menjadi kaum majoriti yang bergabung daripada kaum Muhajirin yang bergabung dengan kaum Ansar yang telah dipersaudarakan. Manakala Yahudi ialah bangsa hijrah. Kalau kita tengok Yahudi, kita dah sebut Yahudi tak ada negara, dia bangsa hijrah. Dia bergerak mana-mana. Di mana-mana tempat. Walaupun dalam kebelakangan ini mereka cuba untuk mengelabui fakta sejarah dan juga masyarakat dunia, kononnya mereka lah yang mendiami Filastin semenjak 3,000 tahun dulu, bukan 2,000 tahun. Dan kita ceritakan bagaimana mereka bukanlah kaum yang menetap di mana-mana tempat. Mereka berhijrah. Di mana tempat mereka rasakan ada keamanan, tempat yang boleh memberikan kekuatan, mereka berhijrah. Sebagaimana mereka berhijrah ke Jerman. Bila mereka mengetahui bahawa kedudukan Jerman waktu itu memberi keuntungan pada mereka. Dan mereka menguasai 3 elemen penting di Jerman. Ekonomi, pendidikan dan media masa. Kerana Yahudi kalau dia pergi mana-mana negara, dia akan jaga 3 ni. Dia akan jaga media masa. Dia akan jaga ekonomi, dia akan jaga pendidikan. Pendidikan yang ditekankan ialah memuliakan bangsa Yahudi. Semua kena muliakan bangsa Yahudi. Sebab tu kita tengok Yahudi dia ada di banyak-banyak negara. Dia duduk kat Kanada. Dia duduk kat Amerika Syarikat. Dia duduk kat China. Duduk kat Iran. Dia ada di Somalia. Di kawasan-kawasan negara-negara Afrika. Dia ada. Dia ada di Iran. Dia ada di banyak negara. Hatta di Afghanistan dia ada. Komuniti Yahudi. Dia ada di Morocco. Dia ada di Mesir. Banyak tempat. Kalau betul Palestin itu bumi dia, dia semua akan ke sana. Tapi dia ialah bangsa berhijrah. Bergerak. Mana yang dia boleh kuasai ekonomi, dia pergi. Itu kaedah dia. Kat mana dia boleh makan ekonomi tu, dia akan pergi. Untuk menguasai. Maka Yahudi Bani Nadir, bangsa hijrah yang datang ke Madinah. Kerana melihat bumi Madinah yang subur.
Dan kerana sebahagian mereka membaca kandungan kitab yang menyatakan Nabi akhir zaman yang berhijrah ke Madinah. Dan mereka menunggu dan berharap supaya Nabi itu di kalangan mereka. Itu sebahagian mereka ini berhijrah di Madinah. Dan mereka membacakan kitab-kitab mereka, yakni kitab Taurat kepada masyarakat Madinah, Aus dan Khazraj. Dan Aus dan Khazraj mengenali Nabi SAW melalui pembacaan kitab Yahudi ini. Kerana itu bila mereka dengar kebangkitan Nabi SAW di Mekah, mereka cepat-cepat datang. Sedangkan Yahudi, kerana berharap lagi Nabi akhir zaman daripada bangsa Yahudi. Maka antara kabilah yang kuat ekonominya namanya kabilah Bani Nadir. Dan surah Al-Hash khusus menceritakan tentang ghadar khianat Bani Nadir. Bagaimana pengkhianatannya? Ada beberapa riwayat. Yang pertama ialah mereka bersepakat untuk membunuh Rasulullah. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam datang bertemu Bani Nadir sebab mereka banyak harta, Nabi nak minta tolong. Mereka sponsor. Bila berlaku satu pembunuhan dan nak bayar diat. Dan keluarga tu tak mampu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sebagai hartawan-hartawan Yahudi untuk tolong. Yang dibunuh ni dan dia telah diberi keampunan dan kena bayar diat. Diat satu denda 100 ekor unta. Bila mana seorang tu membunuh orang dimaafkan oleh waris-warisnya, maka dia akan bayar diat. Sebaliknya Yahudi menyuruh salah seorang daripada mereka bersembunyi memegang batu besar untuk dihempap atas kepala Nabi SAW. Dan Jibril AS menurunkan wahyu dan Rasulullah keluar daripada perkampungan Bani Nadir. Riwayat yang kedua, bila musyrikin Mekah hantar surat selepas tamat perang Uhud dan orang Islam kalah. Meminta supaya Bani Nadir melakukan ghadar, khianat. Sebab kelak kami akan kalahkan orang Islam ni. Oleh kerana ketika itu orang Islam kalah dalam perang Uhud. Dan ini berlaku pada tahun keempat Hijriyah. Tahun di mana musyrikin Mekah confident akan menang. Kerana selepas itu mereka akan buat satu perang besar namanya Perang Ahzab. Perang paling besar sekali. Kumpul semua kabilah Arab. Mereka telah menjalankan pujukan kepada kabilah-kabilah menyokong musyrikin Mekah, antaranya Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir melihat musyrikin Mekah waktu itu kuat kerana menang dalam perang Uhud. Lalu mereka bersetuju untuk khianat Nabi SAW. Dan berita pengkhianatan ini diceritakan oleh salah seorang perempuan di kalangan Yahudi sendiri, beritahu kepada orang Islam. Laku pengkhianatan. Maka Nabi SAW mendapat tahu dan Nabi memberi amaran dan menyuruh Yahudi Bani Nadir untuk keluar. Ketika mana Bani Nadir bersiap sedia untuk keluar, orang munafikin datang. Abdullah bin Ubay bin Salul datang. Dia kata, keluar buat apa? Jangan keluar. Kita lawan, kita perang. Dan kami akan tolong kamu. Maka Yahudi yang asal nak keluar secara aman, kerana mereka telah melanggar perjanjian piagam Madinah. Bila mereka melanggar piagam Madinah, mereka menyerahkan keputusannya pada Nabi SAW bentuk hukuman. Maka Nabi mengambil hukuman sebagaimana hukuman yang berlaku pada Bani Qainuqa sebelum itu. Iaitu mereka keluar dengan hormat. Keluar. Mereka tak boleh jadi warga negara yang setia. Tetapi orang-orang munafikin hasut kata, jangan keluar. Buat apa keluar? Kita perang. Kita lawan. Ini kerana Bani Nadir ini ialah kabilah Yahudi yang paling kaya. Dia kaya. Dan kotanya kota yang paling kuat. Dia ada 6 kota. Artinya dia ada 6 pintu masuk yang dibina kubu yang kuat. Tak mungkin orang Islam boleh masuk. Dengan mudah. Tak mungkin. Dengan harta mereka banyak. Dan mereka diketuai oleh salah seorang pahlawan Yahudi bernama Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab. Yang berakhir dengan anaknya memeluk Islam, itu Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Dan menjadi isteri Rasulullah dan menjadi ibu orang beriman. Safiyah. Seseorang daripada isteri Rasulullah. Anak kepada ketua Yahudi Bani Nadir bernama Huyai bin Akhtab. Maka Yahudi pun tak nak keluar, nak berperang. Maka Rasulullah SAW menyiapkan bala tentera mengepung. Sehingga riwayat menyatakan kepungan itu berlangsung 6 hari. Sehingga menyatakan 15 hari. Dan munafik yang berjanji nak tolong cabut lagi. Bohong. Yang kita sebut munafik ni dia makan keliling. Yahudi pun kena kat dia. Bukan sekadar orang Islam. Maka Yahudi munafik tak nak tolong. Menyebabkan Yahudi bersendirian. Akhirnya mereka menyerah kalah. Asalnya mereka bertahan kerana mereka ada sumber-sumber makanan utama mereka.
pohon-pohon kurma mereka. Sehingga umat Islam memotong pohon kurma untuk satu tempoh. Potong. Supaya mereka tak ada imdad, bantuan kekuatan ini. Akhirnya mereka menyerah. Bila mana mereka menyerah, maka mereka meminta izin Rasulullah untuk keluarkan semua harta mereka. Nabi beri 2 keizinan. Yang pertama, mereka keluar tanpa bawa senjata. Yang kedua, mereka boleh ambil harta yang boleh dimuat pada kenderaan sahaja. Tak boleh lebih pada itu. Lalu mereka meruntuhkan rumah mereka sendiri supaya orang Islam jangan ambil. Runtuh, ambil pintu, letak atas belakang unta, ambil semua harta-harta. Kalau boleh tak nak tinggal satu pun. Rumah pun dihancurkan, dirobohkan. Maka Rasulullah biarkan sebab itu dah syarat. Syarat. Lalu mereka pun keluar dan mereka berpecah pada 2 kelompok. Satu berada di utara Syam. Dan satu lagi berada di Khaybar. Khaybar kalau tuan-tuan duduk kat Madinah, jarak dia lebih kurang ada 40 km atau mungkin lebih daripada kota Madinah, Khaybar. Kalau kita nak pergi ke Madain Soleh, kita akan berhenti kat Masjid Khaybar, masjid besar. Yang ini dah menjadi kawasan Madinah. Mereka duduk di Khaybar. Dan duduk di situ bukan sekadar meleraikan ataupun penyesalan, tapi mereka kumpulkan kekuatan. Sehingga berlaku pula perang Khaybar tahun ke-7. Mereka mengumpulkan semua Yahudi. Sehingga mereka punya bilangan bala tentera seramai 20,000 orang. Kuat. Sehingga berlaku perang yang kedua. Perang Khaybar. Yahudi yang sama, Bani Nadir. Tapi ayat ini menceritakan tentang ijla' penghalauan Yahudi daripada kota Madinah. Walaupun Yahudi dalam masyru'at atau kita sebut sebagai protokol Yahudi, mereka memasukkan Madinah salah satu daripada wilayah Yahudi yang akan dibesarkan. Kita tahu bahawa bila Hamas serang, kerana Yahudi sebenarnya mereka yang merancang untuk serang dulu. Tapi Hamas mengejutkan mereka dengan serang dulu. Mereka memang nak serang lepas perayaan Kippur. Yaum Kippur mereka akan serang. Dan Ben Ghafir, menteri kanan Yahudi, hasil daripada coalition parti Benyamin dengan dia, telah memasukkan negara-negara yang akan di bawah projek Yahudi mega. Termasuk Jordan, Lebanon, bahkan Madinah. Mereka nak ambil Madinah, nak pulang balik Madinah. Dan mereka berjaya pulang dengan keizinan pemerintahan Saudi atas nama kebudayaan. Lalu mereka pergi ke Saudi. Untuk beberapa tempoh sebelum, kalau tuan-tuan masih ingat beberapa bulan lepas, mungkin tahu, mereka datang ke Madinah. Pergi tanah pokok kurma. Atas asas mereka akan kembali. Atas nama pelancongan. Bila kerajaan Saudi beri visa pelancongan, yang membenarkan bukan Islam pun masuk. Jadi kecoh sekejap, bukan Islam masuk. Mereka buat penggambaran di Madinah. Buat penggambaran di Mekah. Mereka masuk. Sehingga orang tertanya-tanya. Dan mereka masuk tempat di mana mereka cari asar kesan-kesan Yahudi tinggal di Madinah. Ini semua perancangan melalui kita katakan kelompok sejarawan mereka untuk mengembalikan Yahudi. Jadi antara negara mereka nak masuk balik, Madinah. Walaupun Allah akan pelihara Madinah daripada perancangan itu. Allah pelihara. Madinah dan Mekah Allah pelihara. Dan Baitul Maqdis pun Allah pelihara, sebab itu mereka tak boleh pegang dengan kuat. Mereka tak boleh pegang. Walaupun mereka cuba berkali-kali, mereka masih dalam ketakutan. Kerana bila mereka benar-benar pegang Baitul Maqdis secara kekuasaan penuh, seolah-olah mereka sedang membuka suis kiamat. Seolah-olah. Berarti akan menjadi malhamah kubra, perang besar. Dan itu mereka akan takut kerana akan berakhirnya mereka. Dan mereka tahu benda itu akan berakhir mereka. Berarti mereka cuba lambatkan. Jangan lagi, biar dulu. Baitul Maqdis sampai masanya. Kalau tuan-tuan tengok, mereka dah buat ura-ura memindah ibu negara ke Tel Aviv, ke Baitul Maqdis. Dan Trump dah sokong. Masa pemerintahan Trump dulu. Kalau tuan-tuan masih ingat lah. Aduh. Tapi mereka belum buat secara rasmi. Kerana mereka tahu. Bila mereka buat, seperti mereka sedang mempercepatkan kiamat mereka. Seolah-olah. Tapi mereka akan ambil yang rata-rata dulu. Ini Bani Nadir. Yahudi yang punya pengaruh yang besar. Sehingga hari ini. Kerana kalau kita lihat Yahudi Quraidah, mereka semua dibunuh. Dalam pengkhianatan selepas peperangan Khandaq atau Ahzab. Yahudi dan Nadir diberi keizinan untuk keluar dengan aman.
Dan saya dah sebut mereka keluar di situ, mereka berkumpul di Khaybar, mereka buat kekuatan di sini, kekuatan di sana. Dan mereka letak asas untuk mereka kembali. Kan tu orang Islam bila sebut Khaybar mereka marah. Ucapan Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammadin saufa ya'ud. Khaybar Khaybar wahai Yahud, tentera Muhammad akan datang kembali. Sebab mereka dah sekali kena halau di Madinah, mereka dihalau lagi di Khaybar. Itu menjadi trauma mereka. Sebab itu kalau kita sebut Khaybar mereka marah, kata Khaybar. Kerana dia anggap sebagai nakbah bagi mereka, iaitu tahun zaman duka cita mereka. Sebut pula tentera Muhammad akan kembali. Takut. Slogan itu disebut, mereka takut. Tentera Muhammad akan kembali. Sebab mereka tahu bagaimana kekuatan tentera Islam yang berpegang dengan sunnah dan ajaran Nabi SAW. Bila disebut tentera Muhammad, mereka takut. Kerana Yahudi hanya dikalahkan oleh tentera yang benar-benar berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Dia memang dikalahkan. Mana tentera tu masih ikut rentak dia tak boleh kalah. Jadi memang terbentuknya tentera Rasulullah yang mengikut perintah Rasulullah dengan sebenar. Dan ini sepintas lalu tentang surah Al-Hash. Surah penghalauan Bani Nadir, sehingga Ibn Abbas menamakannya sebagai surah Bani Nadir. Disebut surah Al-Hash dan surah Bani Nadir. Kalau kita lihat kaitan surah ini, kalau dalam surah sebelum ini iaitu surah Al-Mujadilah, Allah Ta'ala menyebut tentang kelompok yang lawan Allah dan Rasul. Dan juga Allah Ta'ala menyebut golongan orang beriman yang berperang pada peperangan Badar. Maka dalam surah ini disebut tentang contoh kelompok golongan yang lawan Allah dan Rasul, iaitu Bani Nadir. Sebab itu bila Huyai bin Akhtab dibunuh, dia kata inilah balasan orang yang tidak mempedulikan Allah, maka dia tidak dipedulikan Allah. Maka dia pun terbunuh. Balasan ini di mana Huyai bin Akhtab dia tak salahkan Nabi SAW. Kekalahan dia dalam Bani Nadir. Dia kata inilah dia kesan daripada orang yang meninggalkan Allah, Allah membiarkan dia. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat permulaan ayat tentang orang-orang yang derhaka pada Allah pada surah sebelum ini, Allah bagi contoh yang derhaka pada Allah dan Rasul sebenarnya pertama atas sekali Yahudi. Atas sekali kerana mereka membunuh Nabi-Nabi dan Rasul. Dan mereka melakukan apa yang tak pernah dilakukan oleh mana-mana umat kepada Nabi-Nabi mereka. Mempermainkannya, memfitnah, mengklasifikasikan Nabi-Nabi. Yang ni ahli sihir, yang ni gila perempuan, yang ni sekian-sekian. Semua Nabi-Nabi itu mereka buat klasifikasi. Kalangan ahli sihir mereka kata Sulaiman. Yang gilakan perempuan mereka kata Daud. Tapi bila mereka nak bangunkan balik empayar mereka klaim tentang Daud. Walhal Nabi Daud tidak ada nilai di sisi mereka Yahudi. Demikian juga Nabi Allah Sulaiman. Tidak ada nilai. Mereka menganggap ia ahli sihir. Sehingga mereka berkata kepada Nabi SAW dan kepada orang Islam, Muhammad mendakwa Sulaiman itu Nabi, dia ahli sihir. Maka tu ayat yang membersihkan Nabi Allah Sulaiman daripada tuduhan Yahudi. Berlama, kurang lama sampai sekarang. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Sulaiman tak pernah kafir. Tak pernah kafir. Sulaiman tak pernah terlibat dengan sihir. Yahudi kata pelik Muhammad dimasukkan Sulaiman di kalangan Nabi. Walau tu ahli sihir. Tapi hari ni mereka nak ambil balik atas nama Sulaiman ini daripada keturunan mereka nak hidupkan balik. Sebenarnya rancangan itu hanya untuk meruntuhkan Baitul Maqdis. Yang mereka kenal sebagai Haikal Sulaiman. Haikal ni maksudnya kerangka istana Nabi Allah Sulaiman. Kata Haikal kerangka. Kononnya Baitul Maqdis dibina di atas kerangka istana Nabi Allah Sulaiman. Dan mereka nak. Walhal Nabi Allah Sulaiman Nabi yang tak dikedudukan di sisi mereka. Mereka memfitnahnya. Sama juga Nabi Daud, mereka memfitnahnya. Sebagai orang yang suka perempuan. Bagaimana mereka tulis dalam kitab-kitab mereka. Kemudian Allah Ta'ala, kemudian hubung kait surah ini. Kalau sekiranya Allah sebut dalam surah Mujadilah. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah menetapkan Allah dan Rasul akan mengalahkan orang kafir. Maka ayat ini menceritakan bagaimana pertolongan Allah dengan mengalahkan Yahudi Bani Nadir. Tetapi kenapa unik mengalahkan Yahudi Bani Nadir? Allah sebut dalam Quran, fa'atahumullah min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Mereka tak sangka datangnya serangan kepada mereka
Dan datang kegerunan mereka terhadap tentera Islam, sedangkan kota Bani Nadir kota paling kuat. Terlalu kuat. Kerana dalam Quran, dalam surah Bani Nadir ini atau surah Al-Hash, Allah dedakan bagaimana Yahudi tak mungkin dia bersedia berperang melainkan tembok-tembok dibina itu kukuh dan kuat. Tidak, dia takkan perang. Saya dah sebut. Ada dua elemen penting bila nak perang. Elemen pertama ialah elemen tali baru. Mereka akan wujudkan tali baru sebanyak mungkin. Kerana mereka tahu kalau perang tanpa tali baru tak boleh menang. Hanya Islam yang berperang tanpa tali baru menang. Orang Islam tak perlu tali baru untuk beritahu kekuatan musuh. Lawan terus kerana semangat jihad. Orang kafir kalau nak lawan Islam, dia mesti ada tali baru. Tuan-tuan tengoklah British nak kalahkan negara kita, dia ada tali baru dia. Yang bekerja dengan British, setia dengan British, pertahankan British. Demikian juga Portugis, Belanda, Jepun. Jepun menang, baca sejarah perang Jepun sebab ada tali baru. Bukan cerita yang dalam filem tu je tali baru tu. Tu sikit je. Yang sebenar-benar ada. Yang memang dia mata-mata Jepun. Dan Yahudi tahu itu strategi paling ampuh. Kerana itu mereka takkan perang dengan satu benda melainkan mereka ada tali baru. Yang menjadikan mereka berlengah-lengah lagi untuk dipanggil ijtihad atau serangan barat di Gaza kerana mereka tak dapat maklumat yang banyak. Kalau mereka masuk habis mereka nak kumpulkan maklumat. Ini kerana ghilaf Gaza yang diserang oleh Hamas pada 7 Oktober telah menghancurkan unit risikan yang mereka harap memberi maklumat-maklumat. Semua unit risikan ini telah dihancurkan dalam perang 7 Oktober. Lalu mereka tak ada maklumat. Kerana itu mereka duk fikir nak serang bila. Masyarakat tanya nak serang bila. Kan dah panggil semua tentera. Dah hampir 1/2 juta. Tentera dia 169, campur tentera ihtiyati, simpanan 300,000. Dan 469,000. Belum cerita dengan Amerika hantar 2 kapal perang. Britain pula hantar. Semua hantar ni. Tapi mereka masih teragak. Mereka bukan lawan satu negara. Kalau tuan-tuan tengok Taqtiyatu Akhbar, liputan berita, Yahudi satu dunia lawan satu grup kecil nama Hamas. Kecil. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Satu dunia perang satu kelompok kecil. Tak benar. Kita biasa dengar Rusia lawan Ukraine. NATO lawan dengan sekian-sekian. Dia ada negara lawan negara. Negara lawan negara. Ni negara lawan dengan seolah-olah ni. Satu tim gangster lawan dengan budak kecil. Lawan budak kecil. Dekat rumah pondok yang dibuat. Ni gangster datang dari banglo-banglo. Tak dari mana datang. Lawan budak kecil yang main pondok-pondok tepi tu. Cuma nak nikmati sedikit kesenangan main-main. Ni gangster ni terancam tengok budak ni bahagia. Dapat main kat rumah pondok-pondok ni. Mereka pun nak serang budak kecil ni. Seolah-olah macam tu kita tengok. Satu dunia. Lawan satu kelompok. Bukan negara. Bukan negara. Mereka minta ni siapa nama. Ketua PLO. Ahmad Abbas. Abu Mazin. Keluarkan condemn. Dia pun keluarlah condemn tadi. Lalu dia kata yang wakisah pada rakyat Palestin ialah kami. Bukannya Hamas. Tapi akhirnya ditarik balik perkataan dia. Sebab dia takut konflik. Kerana rakyat Palestin tak sokong dia. Tak bersama dengan dia. Sikit yang bersama dengan dia. Kalangan yang ada kepentingan. Dan dia tak terlibat dengan konflik. Dia nak supaya derma tu masuk ikut dia. Yang kena musibahnya kat Gaza. Dia tak ada kena-mengena. Dia nak ambil interest. Konon nak beritahu pada dunia. Palestin tak macam tu. Yang macam tu cuma Hamas. Sebab itu mereka buat tajuk perang dunia dengan Hamas. Bukan dengan Palestin. Cuba ubah tajuk. Tapi satu dunia tahu ini perang dengan orang Palestin. Dengan ayat Palestin. Bukan dengan orang awam. Ini cerita bagaimana Yahudi. Dia akan berperang bila ada sumber maklumat. Yang kedua dia ada tembok. Tembok kalau dah perang Bani Nadir. Tembok tu maklum. Yang kita akan ceritakan tembok-tembok Bani Nadir. Yang saya pernah pergi sekali tempat tu. Pernah pergi. Waktu pergi haji kita pergi tengok kesan-kesan peninggalan dia. Bani Nadir di Madinah. Dari kesan peninggalan dia. Tuk-tuk ni memang dibina tembok-tembok besar yang kuat. Yang gagah. Kalau hari ni tembok itu yang dimaksudkan ialah perlindungan kuasa-kuasa besar. Contoh kalau Yahudi ni dia tak dilindungi oleh kuasa besar, lama dia tak ada dia. Kalau mereka tak protect dia. Mereka ikut betul-betul cara PBB bertindak. Siapa zalim kita, masuk ke tribunal perang, masuk mahkamah perang. Dah lama dia habis. Kalau Jerman tak bantu dia, kalau Britain tak bantu dia. Kerana dia tak akan lawan melainkan ada kuasa besar duduk belakang dia. Kalau hilang dua sumber ni, maka dia akan kalah. Dia akan kalah terus.
Hatta kalau dia punya sumber ini sekalipun, kalau dia berhadapan dengan tentera Islam yang benar-benar bertawakal pada Allah, dia akan kalah. Yang tentera yang begitu kuat hubungan dengan Allah. Kemudian Allah Ta'ala sebut dari sudut persamaan. Kalau dalam surah sebelum ini, Allah menyebut keadaan munafikin dan Yahudi, bagaimana sifat kasih sayang sesama mereka. Maka dalam surah ini juga disebut benda yang sama tentang Yahudi Bani Nadir dan bagaimana mawaddah dia, hubungan kasih sayangnya dengan munafikin, tapi dia dikhianati oleh orang munafikin. Maka ini munasabah ataupun kaitan surah Mujadilah dengan surah ini. Kalau kita lihat kelebihan surah ini, banyak kelebihan surah ini. Di antara disebut dalam satu hadis, bahawa bila surah ini, bila daripada ayat 21, lau anzalna hadzal Quran, baca ayat ni letak atas kepala, dibaca sampai habis, melainkan akan menghilangkan segala penyakit, melainkan mati. Bahkan ada satu riwayat menghilangkan sakit kepala, pening-pening kepala letak. Dan ini dalam, kita katakan dalam musalsal hadis yang panjang, iaitu siapa yang baca surah ini sambil letak tangan atas kepala, daripada awal ayat 21 hingga 24. Syifa'un min kulli da'in illa-sam, obat kepada segala penyakit melainkan mati. Yang kedua, diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a surat al-hasyr, siapa baca keseluruhan surah ini, lam yabqa syai'un minal jannati wan nar wal arsy wal kursi was samawati wal ard wal hawam wal rih was sahab wat tayr wad dawab was syajar wal jibal was syams wal qamar wal malaikati illa sallu alaihi wastaghfaru lahu fa imata min yaumi aw lailatihi mata syahida. Siapa yang membaca surah ini, melainkan syurga, neraka, arasy, kursi, langit-langit, bumi, segala binatang, angin, awan, burung, binatang-binatang yang melata atas muka bumi. Tadi serangga, binatang yang melata di atas muka bumi, dan juga pohon, gunung ganang, matahari, bulan, malaikat akan berselawat ke atasnya dan memohon ampun kepadanya kalau dia mati hari itu, hari selepas dia membaca, atau malamnya, maka dia mati syahid. Maksudnya kelebihan dia. Yang ketiga, diriwayatkan daripada Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a akhir suratul hasyr law anzalna hadzal Quran ala jabal, siapa yang membaca akhir surah Al-Hasyr, bermula ayat 21. Jadi kalau sebut akhir ni bermula ayat 21 sampai 24. Itu 4 ayat. Famata min lailatihi, lalu mati, maka dia mati syahid. Tadi baca satu surah. Yang ni baca daripada ayat 21 sampai 24. Hadis yang keempat, diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi daripada Maqil bin Yasar. Rasulullah bersabda, man qala hina yusbihu thalasa marrat, siapa yang setiap pagi dia membaca zikir ini, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, 3 kali. Kemudian dia membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Artinya bukan bermula daripada lau anzalna, lepas ayat tu. Ayat bermula ayat 22, 23, 24. Kalau dibaca, wakkalallahu bihi sab'ina alfi malakin, Allah akan mewakilkan 70,000 malaikat, yusalluna alaihi hatta yumsiya, yang akan mendoakan untuknya dengan keampunan sehinggalah waktu petang. Wa imata fi yaumihi, kalau dia mati hari itu, mata syahidan, dia mati syahid. Wa man qara'aha hina yumsi, dan siapa yang membaca pada petang harinya, yakni maghribnya, iaitu a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, diikuti dengan 3 ayat surah Al-Hasyr sampai itu, ayat 22, 23, 24, maka dia akan mendapat pahala sebagaimana dia baca pagi. Kalau tadi dia baca pagi, baca ayat, dia baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, kemudian akhir surah Al-Hasyr bermula daripada ayat yang ke-22, dia baca pagi, melainkan kalau dia mati hari itu, dia akan mati syahid dan malaikat akan berselawat padanya seramai 70,000 malaikat. Yang kedua, kalau dia baca petang, dia dapat kelebihan yang sama. Namun kesemua hadis ini bersifat dhaif. Namun dalam hadis dhaif, sepakat para ulama ataupun jumhur ulama, ia diamalkan. Dia diamalkan. Cuma dia tidaklah menjadi suatu hujah yang qat'i, hujah kuat. Tapi dia diamalkan. Bahkan ramai para ulama mengamalkannya. Khususnya ayat lau anzalna, bermula daripada ayat lau anzalna, kerana dia kelebihannya mengubat penyakit, melawang sihir, menjadi ruqyah yang baik, ataupun kita katakan sebagai doa yang baik. Ini kelebihan surah ini. Baik dari sudut sebab turun ayat ini, diriwayatkan daripada Sa'id bin Mansur dan juga Imam Bukhari dan Muslim daripada Sa'id bin Jubair, katanya
Qultu li Ibn Abbas suratul Hasyr qala unzilat fi Bani Nadir. Aku bertanya kepada Ibn Abbas, kata Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ni anak murid pada Ibn Abbas. Dia kata, wahai Ibn Abbas, surah Al-Hash. Apa pandanganmu? Surah Al-Hash. Kata Abdullah bin Abbas, diturunkan kepada kabilah Bani Nadir. Dalam riwayat lain disebut surah Bani Nadir. Jadi surah ini diturunkan kepada Bani Nadir yang khianat. Ini sebab turun. Bani Nadir yang khianat. Sehingga berlaku peperangan tahun ke-4 Hijrah. Dan kita dah sebut khianat dia pertama, dia cuba membunuh Nabi SAW. Dan khianat dia yang kedua, dia mendapat surat daripada orang kafir Mekah untuk buat pengkhianatan. Artinya dia bekerjasama dengan musuh luar untuk menjatuhkan kerajaan Islam Madinah. Maka kerana itu Rasulullah mengepungnya. Dalam tempoh ada yang kata 6 hari, ada yang kata 15 hari. Sehinggalah mereka keluar. Yang asalnya mereka yang mengaku salah nak keluar dengan tenang, tanpa provokasi. Namun kerana golongan munafikin main peranan, lalu berlakunya provokasi. Sehingga akhirnya mereka terpaksa juga keluar. Kerana kepungan yang panjang yang dilakukan oleh umat Islam. Ini antara sebab turun ayat ini. Dan kandungan ayat ini. Oleh kerana ayat ini ialah surah ini surah Madaniyah. Maka surah ini mengandungi hukum hakam. Tashri'iyah. Hukum hakam seperti hukum menghalau Yahudi Bani Nadir daripada Madinah. Dan hukum berkait dengan harta rampasan perang. Harta rampasan perang ni ada dua jenis. Pertama dipanggil fight, yang kedua dipanggil ghanaim. Al-fight harta yang diambil tanpa perang. Di mana musuh meninggalkannya sebagaimana yang berlaku pada Bani Nadir. Ditinggal. Perang tak ada, ditinggal macam tu. Yang kedua namanya ghanaim atau ghanimah. Ghanimah diperoleh dengan sebab berlaku perang, lalu dapat harta. Itu beza fight dengan ghanaim. Ghanimah. Dan juga dalam surah ini mengandungi perintah supaya bertakwa. Dan surah ini juga menganalisis, menyebut tentang hubung kait yang rapat antara munafikin dengan orang Yahudi. Dan surah ini juga menceritakan kebesaran Al-Quran, kemuliaan Al-Quran dan menyebut nama-nama Allah yang baik ataupun Asma'ullah Al-Husna dalam surah ini. Surah ini dimulakan dengan menyucikan Allah Ta'ala daripada segala kekurangan dan memuliakan Allah SWT yang mencipta segala makhluk-makhluknya. Dan penyaksian tentang keesaan Allah dan kekuasaannya. Dan juga sentiasa memuji kebesaran Allah Ta'ala. Dan surah ini juga menjanjikan kemenangan umat Islam terhadap musuh-musuh Allah. Dan musuh-musuh Rasulullah SAW. Maka Allah menyebut contoh kemenangan itu mengatasi Yahudi. Baik, kenapa? Kerana Yahudi inilah proksi kepada kekufuran. Bila orang Islam menang dengan Yahudi, dia akan menang dengan semua orang kafir. Kalau sekiranya orang Islam belum mengatasi Yahudi, dia belum mengatasi seluruh orang kafir. Sebab itu tuan-tuan tengok konflik pertama dalam tarbiyah kepada Nabi SAW berhadapan dengan Yahudi. Kerana Yahudi ialah suatu bangsa yang menyimpan dendam yang tidak pernah padam. Tuan-tuan, kaum lain dendam dia habis generasi dia padam. Habis generasi dia padam. Yahudi dia tak pernah padam. Dia tu akan ungkit cerita lama. Sampai sekarang dia akan ungkit. Dia tak pernah berhenti ungkit cerita lama. Untuk dia mewujudkan dendam kepada setiap generasi Yahudi yang lahir. Sebab itu semua generasi Yahudi yang lahir, daripada tadika lagi mereka dah ajar benci Islam dan umat Islam. Daripada tadika. Memang mereka ajar. Pernah mereka tunjuk dalam satu sekolah rendah Yahudi. Yang syiar penduduk budak-budak ni ialah mautul Arab. Matilah orang Arab. Matilah Muhammad. Itu syiar mereka. Mereka nak bunuh semua Arab. Kerana mereka melihat orang Arab ini pada asas kepada kekuatan Islam. Kerana Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan Nabi SAW berbangsa Arab. Lalu mereka letakkan kepada kematian bagi mereka, kalau mati Arab, mati Islam. Bila mati Arab tu mati Islam. Walaupun dia tidak berlaku begitu. Hatta mereka sudah menguasai orang Arab, Islam tak. Islam bukan bangsa Arab. Islam ialah agama Allah. Bahkan itu Allah Ta'ala tunjuk dan kita tengok. Kita baca sejarah, penguasaan kerajaan Islam itu bertukar-tukar. Daripada orang Arab kepada bukan Arab. Daripada Arab mula-mula. Daripada Arab, Umayyah, Abbasiyah. Akhirnya bertukar kepada bangsa Kurdi. Akhirnya bertukar kepada bangsa Turki, Uthmaniyah. Dan dalam wilayah-wilayah Islam pun bertukar. Banyak kita katakan
kerajaan-kerajaan Islam yang bukan Arab, termasuk kerajaan Islam Mongol, termasuklah kerajaan Islam Cina, dinasti Ming yang menguasai dunia satu ketika dahulu. Jadi ini menunjukkan bahawa memang kita tak nafi Arab tu ada asas dia, Quran dan sebagainya bahasa. Maka Yahudi dia akan pergi pada sumber dia. Sebab tu mereka kempen mati Arab. Itu memang slogan mereka. Mautul Arab. Mautul Muhammad. Maka bila Allah janjikan kemenangan kepada Yahudi. Sebab tu tuan-tuan bila menang Yahudi berarti menang semuanya. Kerana itu penganalisa politik perang kata. Semua dunia sedang memerhatikan bagaimana kesudahan perang di Gaza. Kerana ia akan mencorakkan geografi baru dunia dan politik baru dunia. Kalau sekiranya tak boleh kalahkan, maka ini ialah zaman di mana Islam naik. Mereka sedang tengok ni. Kata semua awda', kullul awda' marhunatun binatijatil ghazwi fil Gaza. Kata mereka semua suasana politik bergantung kepada keputusan perang di Gaza. Tentang perang Gaza ni, kita nampak macam kecil. Sebenarnya dia satu keputusan dunia besar. Dia benda merupakan keputusan dunia. Sebab tu semua dunia perhati di sana. Semua perhati di sana. Hari ini tenggelam. Rusia langgar Ukraine itu macam tenggelam. Padahal Rusia itu kuasa besar. Besar. Dan Ukraine ditajuk oleh NATO. Beri NATO semua bagi. Dia jadi tenggelam. Senyap. Putin pun ini kepala. Orang tak tengok lawan aku ni. Tak tengok. Patutnya tengok Putin ni lawan ni. Dia kuasa besar. Nombor 2 dunia. Pemilik bom nuklear. Sekian semua dia hebat ni. Dia ada tsar bom ataupun bom besar yang paling terkuat di dunia. Beratus kali Hiroshima dengan Nagasaki. Bom terkuat nuklear. Rusia ada. Tapi orang tak tengok ke Gaza juga. Jadi Putin pun kena tengok Gaza juga Putin. Dia kena tutup China dia tengok. Dia satu dunia tengok. Hanya orang bodoh yang tak nak tengok benda tu hari ni. Semua dunia tengok. Jadi kalau kuliah kita tak ada cerita tu macam kuliah bodoh pula ni. Sebab macam kita tak hidup dengan dunia sekarang. Dunia realiti sekarang. Ni dunia realiti. Satu dunia tengok. Satu dunia ulas. Buka berita. Yang semalam pembaca berita cuaca pun dia cerita bab perang tu kok. Betul tu Palestin. Dia tak lari. Yang main bola pun ambil bendera ni. Waiman ambil bendera Yahudi atau ambil bendera Palestin. Dia jadi satu isu dunia besar. Jadi mengaji tafsir pun tak lurus sangat dia cerita tu juga. Sebab dia satu isu besar. Tak boleh nak lagi. Apatah kita baca tentang Yahudi. Bani Nadir. Yang bagaimana bermula kekalahan mereka dengan kalahnya Bani Nadir, dihalaunya keluar. Yang disebut oleh para ulama tafsir, isyarat kemenangan orang Islam dengan menghalau Yahudi keluar. Yahudi menyangka bahawa dia akan keluarkan orang Islam Filastin. Mereka silap. Apa yang mereka lakukan ialah sebagai mukaddimah untuk mereka dikeluarkan. Itu tanda mereka akan dikeluarkan. Tentang dunia tengok jahat sangat. Tak jahat. Dan sekali dunia akan bersepakat untuk keluarkan dia. Yahudi kembali akan menjadi bangsa tak ada negara. Walau kalau mereka terima semua perjanjian yang dibuat daripada 48, 67, hatta perang terakhir mereka 67, 73. Mereka terima, mereka dah boleh hidup amanah. Pembahagian wilayah tu. Dan jangan usik lagi. Jangan usik lagi. Tapi perangai mereka sama. Mereka tetap usik. Sebab mereka memang ada projek besar. Nak masukkan semua ni. Nak masukkan Sinai balik, Mesir balik, semua nak masuk. Mereka tak pernah tenang dengan pembahagian. Ini kalau bagi ni tetap kata tak adil. Dia macam 2/4 tu lah. Tak adil juga. Bagaimana tak adil, tak adil. Boleh banyak pun dia rasa tak adil juga. Jangan kata boleh sikit. Sebab tu yang akan dihalau sebenarnya, walau zahir nampak macam halau penduduk Islam di Gaza, yang akan dihalau ialah mereka. Dan sejarah akan berulang melihat bagaimana mereka dahulu tak ada negara dan mereka kembali takkan ada negara. Kerana itu mereka menunggu Dajjal sebagai penyelamat mereka. Dajjal yang akan mengembalikan banyak negara untuk mereka. Tapi mereka tetap gagal memiliki Baitul Maqdis. Sebab Dajjal akan terbunuh di Baitul Maqdis. Di satu tempat bernama Bablut. Dajjal ingat, Yahudi ingat dah menang. Hari ini memang penguasaan penuh Baitul Maqdis. Rupanya tengok-tengok Nabi Isa pula turun. Dulu Hamas, ini Nabi Isa pula. Pening dia. Lalu membunuh Dajjal. Dan berakhirlah Yahudi sepenuhnya. Jadi tuan-tuan tengok sampai sekarang Yahudi, dia merindukan turunnya atau keluarnya Dajjal. Anehnya orang lain semua takut cerita Dajjal, Yahudi nak. Sebab Yahudi nampak Dajjal ialah kemenangan mereka. Walaupun mereka tahu kesudahan Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa AS. Ayat ini menceritakan bagaimana kemenangan umat Islam mengatasi Yahudi, mengatasi munafikin, dan bagaimana Allah menceritakan watak munafikin sebenar
mereka akan meninggalkan semua orang berkawan dengan mereka termasuk Yahudi. Mana munafik ini lagi teruk dia. Dan Allah Ta'ala memerintahkan orang beriman supaya bertakwa, bersedia dengan amalan-amalan mereka menghadapi hari kiamat, mengambil iktibar dengan peristiwa yang telah berlaku. Dan Allah Ta'ala menutup surah ini dengan menyebut kemuliaan Al-Quran dan menyebut nama-nama Allah yang mulia, Asma'ullahil Husna, sebagai satu cara untuk kita memperkuatkan, mempertingkatkan keimanan dan hubungan dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.